Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa al-mudhibi bi-nisyan bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin ala ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma nawwirna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanin yafqahu qawlana. Rabbi yassir lana wa min tamimil khairi ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Saya sekolah. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Kompom sebelum makan lagi semua kan? Belum. Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita dapat berhimpun sebelum kita masuk tahun baru insya-Allah. Yang mana pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam fasal yang kedua mengenai kata-kata hikmah ahli sufi. Sebelum kita masuk kepada perbicaraan mengenai sifat-sifat kemanusiaan ataupun sifat mahmudah, sifat mazmumah atau semula. Jadi pada minggu yang lalu kita telah pun sampai kepada perbicaraan mengenai kelebihan ilmu dan ulama serta mereka yang berintisab dengan ilmu. Dan kita telah pun menceritakan salah satu orang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan beliau menuntut ilmu sehinggalah beliau meninggal dunia. Sampai mana kita pergi berapa? Ada adul-lukum 45 muka surat tuan-tuan 45, muka surat saya 51 cetakan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ashrafi ahli al-jannah? Qalu bala ya Rasulullah. Qala lahum ulama'u ummati. Maksudnya, adakah kalian mahu aku tunjukkan semulia-mulia ahli syurga? Para sahabat menjawab, ya tentu sekali wahai Rasulullah. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka ialah golongan ulama dari umatku. Seperti mana yang telah kita bicarakan pada minggu lepas, para ulama terbahagi kepada 3 golongan. Yang pertama adalah ulama yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka yang mengenal dia, namun mereka tidak mengetahui hukum hakam Allah Ta'ala secara mendalam seperti para fuqaha. Mereka inilah yang dipanggil sebagai golongan al-abrar. Dalam tafsir Ibnu Abi Hatim, beliau menceritakan mengenai 3 jenis ulama tersebut. Yang pertama adalah golongan al-abrar. Maknanya mereka tidak mengetahui hukum hakam melainkan apa yang ditaklifkan daripada kefarduan ke atas mereka. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan yang rumit ataupun yang mendalam yang mereka tidak tahu, mereka terpaksa meminta pertolongan daripada para fuqaha, ulama fiqh, dan juga bimbingan mereka. Kemudian yang kedua adalah mereka yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang takut kepadanya dan mengetahui hukum hakamnya secara terperinci. Ini adalah disebutkan sebagai golongan al-kumal, orang yang sempurna kerana mereka telah menggabungkan antara syariat dan juga hakikat. Jadi kalau mengenai satu hukum, permasalahan yang terperinci, dia boleh selesaikan dengan sendiri tanpa bergantung kepada orang luar ataupun fuqaha luar, kerana mereka mempunyai kebolehan di dalam bidang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak mengenal Allah, tidak takut pada Allah, tapi mengetahui hukum hakam dia. Inilah orang-orang ulama su' ataupun ulama fajir, ulama yang keji, ulama yang jahat. Kerana apa? Dia tahu hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak takut kepada Allah, bahkan dia berani melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama yang disebutkan dalam hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah ulama golongan pertama dan golongan yang kedua. Kalau kita fahamkan daripada tafsir Ibn Abi Hatim, 2/3 golongan ulama yang disebutkan dalam tafsir tersebut, mereka itulah para ulama yang disifatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai semulia-mulia ahli syurga. Wa imma dia tergolong dalam golongan yang pertama ataupun golongan yang kedua. Kedua-duanya mempunyai satu sifat ini. Apa dia? Sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum innallahi atqakum. Orang yang paling tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa. Begitu juga innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalangan para ulama. Ulama yang faqih, ulama yang arif, ulama yang wasil, yang telah sempurna pengetahuannya di dalam bidang syariat maupun hakikat. Dan dia tidak sekali-kali akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala telah mentajalikan kekuasaan ini, telah buka mata hati dia. Jadi bila Allah Ta'ala sudah membuka mata hati seseorang, maka agak sulit ataupun susah bagi seseorang itu untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi untuk bermaksiat dengannya. Hidup dia setiap saat, setiap detik sentiasa mustaghraqun billah, orang yang difanakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu berkata lagi, jelaslah di sini bahawa ilmu itu lebih afdal dan mulia daripada ibadah. Ya. Seperti mana kita sebutkan, sebesar-besar bala yang menimpa umat Islam adalah orang yang beribadah tanpa ada ilmu. Dia tidak mahu untuk belajar sesuatu amalan yang dilakukan. Dia sekadar bertaklid apa yang dia nampak. Ini bahaya. Sebesar-besar musibah dalam agama adalah beribadah ataupun beramal tanpa tanpa ilmu. Namun tidak seseorang hamba itu menyertakan ilmunya dengan ibadah. Kerana apa? Kerana ilmu itu umpama pohon dan ibadah itu seperti buah. Tidak berfaedah suatu pohon melainkan dengan buahnya. Yang ini apa? Mesti seiring. Kalau nampak ibadah mesti ada ilmu. Jikalau ada ilmu, mesti mengamalkan ilmu dia dengan ibadah. Kalau dia ada ilmu sahaja tapi tidak beribadah, tidak sah, tidak sempurna, cacat di situ, dan tidak ada faedah lah. Dan jikalau dia beribadah sekalipun tanpa ada landasan ilmu, tanpa ada pengetahuan, pun tidak berfaedah juga, sia-sia. Jadi dia mesti ada ilmu dan amal. Oleh kerana ilmu itu lebih afdal daripada amal ibadah, seperti yang telah kita sebutkanlah, kepentingan ilmu itu yang merupakan kunci bagi amal ibadah. Syekh Ibn Athaillah rahimahullah berkata di dalam hikamnya ataupun hikmahnya, apa dia? Alam ta'lam anna ta'arufa huwa mawriduhu alaih wal a'mala anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa mawriduhu alaih. Maksudnya, adakah kamu tidak ketahui bahawa kamu dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu ataupun al-haq, al-haq itu sebenarnya dialah yang mendatangkannya kepada kamu, dan segala amal itu kamu hadiahkan kepadanya. Di manakah kelebihannya benda yang kamu hadiahkan kepadanya daripada benda yang dia datangkan kepada kamu? Apa yang kita boleh faham daripada hikmah? Ibn Athaillah sekadar ini mengatakan bahawa apa sahaja yang ada pada diri kita ni secara umum dia, semuanya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurniaan dan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jangan kita memandang kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita datang kelas. Jangan kita menyangka kita telah sempurna agama kita setelah kita belajar. Akan tetapi sebenar-benarnya Allah Ta'ala lah yang telah mentaufikkan kita, menggerakkan hati kita untuk datang ke pengajian, datang untuk menuntut ilmu, yang dengan asbab menuntut ilmu tersebut menjadikan kita dapat mengenal agama kita, menjadikan kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah yang sebenar. Yakni apa? Jangan kita sangka apa yang kita dapat itu semua datang daripada usaha kita. Ini adalah kunci ibadah ataupun kunci yang dipegang oleh para ahli sufi. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, hatta akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pegangan kita kepada agama kita, semua itu adalah asbabnya daripada mana? Datang daripada kurniaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan datang disebabkan kita belajar. Kita datang tu hanya sebagai sebab. Punca dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik dan juga menggerakkan hati kita untuk belajar. Dan amalan tu yang kita bagi kepada Allah Subhanahu wa taala tu, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada amalan kita. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Taala berfirman mengenai ibadat korban. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu segala daging ataupun binatang ternakan yang kalian sembelih itu korban. Tapi apa yang sampai kepada Allah Taala? Takwa. Ibadah korban itu hanya sekadar simbolik saja, sebagai kefarduan kita saja. Tapi apa yang sampai pada Allah Ta'ala? Darah binatang tu ke, daging dia ke, tulang dia ke, tak. Tapi takwa. Buktinya apa? Kita buka balik dalam kisah Nabi Adam. Tak kalau Allah Ta'ala mensyariatkan kepada Nabi Adam untuk mengahwinkan anak-anak dia, Habil dan Qabil. Diceritakan dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab sirah bahawasanya Allah Ta'ala memerintahkan agar Habil mengahwini kembar si Qabil. Qabil dan Habil ni masing-masing ada saudara perempuan ataupun kembar perempuan masing-masing. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan Habil untuk mengahwini saudara perempuannya si Qabil. Dan si Qabil diperintahkan untuk berkahwin dengan saudara kembarnya si Habil. Tapi Qabil tak terima. Alasan dia sebab apa? Alasan dia sebab kembar si Qabil ni lagi cantik daripada kembar si Habil. Tabiat manusia kalau diberi pilihan antara yang lawa dan yang kurang lawa, mana kita ambil? Yang lawa. Dan memang fitrah kita macam tu. Kalau diberi pilihan, apa nak pasal tu cerita bodoh. Diberi pilihan. Tapi yang dalam kes Habil dan Qabil diperintahkan oleh Allah Ta'ala, Qabil mesti kahwin dengan saudara kembar si Habil yang kurang cantiklah daripada kembar si Qabil. Jadi untuk menyelesaikan isu ni, apa yang perlu dilakukan? Allah Ta'ala memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan korban masing-masing kepada Allah Ta'ala. Jadi si Habil jadi si Qabil dia ambil tanaman dia yang kurang berkualiti lah. Mana yang dah rosak, yang buruk, pun nak makan pun tak selera nak makan kan? Dah berwaman. Itu yang dia bagi dekat Allah Ta'ala. Akan tetapi Habil dia bawa ternakan dia yang gemuk-gemuk, yang godang-godang. Kok dibuat kekah tu boleh kasih makan satu karya lah. Dia bagi yang terbaik. Maksudnya lalu kedua-duanya mempersembahkan korban masing-masing, diletakkan di atas satu gunung atau satu bukit. Lalu datanglah satu halilintar ataupun peti yang memanah korban siapa? Korban si Habil. Meninggalkan korban si Qabil. Adakah Allah Ta'ala diambil? Maknanya diambil yang baik saja? Maknanya diambil yang secara zatnya, kambing yang gemuk tu Allah Ta'ala ambil daripada sudut luarannya berbanding korban si Qabil?
Tak, maksud dia apa? Jikalau seseorang, maksud dia apa? Kita boleh faham. Kalau seseorang itu dia taat pada Allah Ta'ala, dia akan mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham? Kalau seseorang dalam hati dia sudah bertakluk, sudah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan sedaya upaya dia akan mempersembahkan segala amal ibadah dia kepada Allah Ta'ala itu dalam keadaannya yang terbaik yang dibolehkan. Di situlah nilai ukuran penerimaan amal ibadah seseorang. Akan tetapi kalau hati itu tidak ada sebarang kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada rasa mahabbah, tidak ada rasa kasih kepada Allah Ta'ala, dia beribadah pun dia sekadar leweh macam tu lah, sambil lewa apa. Dia hanya menganggap dia salat sekadar itu satu kefarduan tu ya. Dia tak ada usaha untuk dia memperdalami apakah sir ataupun rahsia solat tersebut misalnya, ataupun satu ibadah yang dikerjakan, ataupun adakah dia rasa adakah amal ibadah itu hanya satu kefarduan sahaja ataupun sebagai satu bentuk perlambangan untuk menzahirkan ta'abbud itu, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenar-benar. Itu maksudnya. Jadi berdasarkan cerita Qabil dan Habil itu boleh tengok effort seseorang tu untuk menggapai redha Allah Ta'ala itu macam mana. Sebab tu korban si Habil diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dia menyambut seruan titah perintah Allah Ta'ala tersebut. Dan disebabkan itulah Qabil rasa dengki, rasa hasad, rasa benci dengan adik dia sendiri, bahkan dia membunuh saudara dia sendiri. Itu cerita tu boleh baca lah masing-masing. Di manakah kelebihannya benda yang kamu hadiahkan kepadanya daripada benda yang dia datangkan kepada kamu? Ibaratnya seseorang hamba diberi anugerah oleh raja, ataupun hamba tersebut dikurniai satu pemberian oleh orang lain, orang kebanyakan saja. Mana yang lagi dia mana yang lagi bernilai, pemberian si raja ke atau pemberian orang kebanyakan? Mestilah pemberian si raja. Raja dah bagi kan, takkan kita nak apa, nak menjual, betul tak? Yang mana pemberian raja itu menjadi salah satu bukti betapa eratnya hubungan seseorang itu dengan raja. Begitulah perumpamaan yang didatangkan oleh Imam Nawawi. Nak mengatakan seorang hamba tu kalau dia persembahkanlah apa sahaja kepada raja, tidak dapat menandingi pemberian raja kepada rakyat bawahan dia. Itu maksudnya. Sebab dia raja. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya, itulah kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada mereka yang terpilih. Berkenalan dengan Allah bermaksud ilmu ma'rifah yang didatangkan kepada kamu, ataupun lebih dikenali sebagai al-unsu billah, ataupun istilah dalam mutasawwif al-uns. Al-uns maknanya mendekatkan diri dengan Allah, berkasih sayang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat dengan Allah Ta'ala. Ketahuilah sesungguhnya amal tanpa ikhlas seperti jasad tanpa roh, tidak memberikan sebarang faedah. Bagilah amalan sahaja, apa sahaja, walaupun sebesar gunung Uhud, effort kita tu nak persembahkan pada Allah Ta'ala tapi tidak disertai dengan ikhlas, maka dia tidak akan menjadi apa-apa, tak ada faedah. Faja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan dia seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada apa-apa faedah. Luput macam tu ya. Lepas tu penting ikhlas.
Dan nak mendidik ikhlas bukan dengan teori, dengan praktikal. Praktikal dia apa? Masuk tasawuf. Guru-guru kalau tidak mampu mencari guru, perbanyakkan berselawat, seperti mana yang diajarkan oleh sebahagian masyarakat kita. Jikalau seseorang tidak dapat bertemu dengan seorang guru yang mursyid, yang dapat membimbing dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia melazimi selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang moga-moga dengannya selawat itu menjadi salah satu wasilah ataupun jalan seseorang itu tersebut mendapat pentarbiahan secara khusus daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana disebutkan dalam hadis, setiap salam yang diucapkan oleh seseorang hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Nabi. Kalau seseorang dia mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, di hadapan maqam baginda di Madinah, maka salamnya itu dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam secara direct. Inilah hadis mafhum. Nabi yang jawab secara direct daripada kubur. Jangan pergi ke bahagian polis jaga makam tu nak buka dengan Nabi jawab salam dan itu sudah masuk dalam jaminan Nabi. Kalau seseorang dia mengucapkan salam kepada Rasulullah di hadapan makam baginda, Nabi menjawab salamnya secara direct. Akan tetapi jikalau seseorang itu tidak berada di Madinah, dia ada kat Sarawak ke, kat Gombau ke, mana-mana sahajalah, di tempat yang jauh-jauh, dia mengucapkan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Salamnya itu didengari oleh malaikat yang berada berhampiran dengan orang tersebut, lalu disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natijah dia apa? Wa imma seseorang itu dia menyampaikan salam di hadapan baginda secara mubasyarah, secara direct di hadapan maqam Rasulullah, ataupun dia mengucapkan salam di mana sahaja dia berada di atas muka bumi, kedua-dua salam tersebut dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui, salam yang dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan salah satu doa baginda kepada orang yang mengucapkan salam ke atas dia. Dan orang yang menerima doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan ditimpa kecelakaan. Itu kita kena faham. Oleh yang demikian, berkata Syekh Ibn Athaillah rahimahullah dalam hikam dia, al-a'malu suwarun qa'imatun, ataupun suratun qa'imatun, wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Maknanya segala amal itu adalah rupa ataupun rangka yang tertegak dengan anggota jasadlah, dan ruh segala amal itu adalah wujudnya rahsia ikhlas di dalamnya. Jikalau beribadah tanpa disertai dengan ikhlas, mulut sahaja menyebut lillahi ta'ala tapi hati tidak disertai dengan apa yang diucapkan, berbeza kan? Mulut cakap lain, hati kata lain. Mulut qabal lillahi ta'ala tapi hati meminta kepada masih Allah, apa sahaja selain daripada Allah. Mana dia beribadah untuk akuan, maka tidak mendatangkan faedah. Dia ibarat jasad tanpa roh. Kalau jasad tanpa roh boleh hidup ke? Tak ada. Jasad tanpa roh ni mana tempat? Mana tempat? Kubur lah. Kau biar berbusuk. Maka kalau jasad tanpa roh, tempatnya di dalam kubur. Itulah perumpamaan orang yang beribadah tanpa disertai dengan ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahawa agama yang tulus itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa dia? Kalau kita faham daripada secara zahir ayat tersebut, bahawa agama Allah Subhanahu wa taala ini tidak bersangkutan ataupun terpelihara daripada perbuatan syirik.
Dan syirik yang kita belajar itu ada dua. Dan ada sebahagian yang menyatakan tiga. Syirik yang pertama adalah syirik jali. Syirik jali ini yang kita fahamlah bersangkut dengan akidah, menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dipanggil sebagai syirik jali, yang terang-terangan dia kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah selain daripada Allah. Kemudian syirik yang kedua adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yang tersembunyi ni apa? Dalam hatinya. Zahir dia menyembah Allah, tapi hati dia menuntut apa selain daripada Allah. Dia beribadah untuk dunia, beribadah untuk ganjaran-ganjaran tertentu. Dia bukan beribadah nakkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil sebagai syirik khafi, yang tersembunyi, tidak dapat ditakdir oleh tuan hukum ibadah itu sendiri, melainkan setelah dia sempurna pengajian tasawuf dia. Setelah kalau dia belajar tasawuf, dia mengenal penyakit-penyakit hati, dia dapat mengesan syirik khafi. Tapi kalau orang tak belajar, dia tak tahu, dia tak dapat nak rasa. Bersarang adalah syirik khafi itu di dalam tubuh badan dia, dalam hati dia. Dia beramal, dia bersedekah, dia nak tunjuk ke orang, dia sikap sombong, ujub, takabur, bongkar, riak dengan amal ibadah dan juga anugerah yang Allah Ta'ala bagi ke dia. Benda-benda ni lah yang merosakkan amal ibadah seorang. Yang ketiga apa? Yang ketiga khafiyul khafi, dia lagi dalam lagi, yang tersembunyi di dalam yang tersembunyi. Boleh sama je lah, tapi kalau ikutkan yang jumhur, majoriti ulama', dia mengelaskan dua sahaja, syirik jali yang terang, yang syirik khafi yang tersembunyi. Kalau khafi itu sama je lah, masuk dalam syirik khafi yang tersembunyi. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Tidak disuruh mereka itu melainkan menyembah Allah dalam keadaan ikhlas. Ikhlas ni rukun apa? Solat tu ada 3 rukun: qauli, fi'li, qalbi. Ikhlas ni letak kat mana? Di mana? Di qalbi, pekerjaan hati. Pekerjaan hati ni, nak bersihkan hati ni, tak dapat tidak, mesti banyak dengan zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kebanyakan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menjadikan hati tenang dan tenteram. Maknanya apa? Natijah ataupun buah bagi zikir itu menghakis sifat-sifat mazmumah yang bersarang di dalam hati kita. Sabda Nabi SAW, "Thalathun la yadhillu alaihinna qalbu muslimin ikhlasul amal lillahi ta'ala wa munasahatu wulatil amr wa luzumu jama'atil muslimin." 3 perkara yang tiada dendam dan khianat hati orang Islam. Pertama apa dia? Mengikhlaskan amal kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memberi nasihat kepada pemerintah orang Islam. Pemerintah hari ini pun manusia biasa, perlu ada bimbingan. Mesti ada ulama yang teguh lah. Ulama yang warak, yang menasihati dia dan berani membetulkan pemimpin itu jikalau dia terhilaf. Tapi kalau ulama pun sama ikut pada pemerintah, itu dah pening. Maksud dia apa? Kalau ulama sendiri pun dia mengikut cara hidup pemerintah sendiri, apa pemerintah apa dia ikut, itu sudah menjadi salah satu ulama su. Maknanya apa? Pemerintah kalau dia suruh buat maksiat, dia ikut. Ini kita boleh rujuk dalam kitab-kitab sirah ataupun kitab-kitab sejarah yang lama-lama. Banyak contoh-contoh ulama
yang bila mendekatkan diri dengan pemerintah dalam keadaan dia tidak warak dengan sempurna. Dia berani dia 50-50 je, tidak sempurna, kebanyakannya hancur. Sebab tu kalau tuan-tuan dan perempuan buka kitab ulama-ulama dahulu, kebanyakannya mereka tak kala ditawarkan jawatan jadi qadi ke, mufti ke, syekhul Islam ke, apa sahaja jawatan keagamaan dalam sebuah kerajaan, mereka menolak. Kerana apa? Mereka takut. Walaupun orang khabarkan engkau lah yang paling alim dalam negeri ni, dalam negara ni, tak ada orang lain lagi dah. Kalau pemerintah ataupun raja kita atau sultan buat salah, kau boleh tegur. Tapi dia takut. Dia takut. Lagi satu sebab apa? Sebab para ulama, qadi, mufti zaman dahulu, kebanyakannya mereka mempunyai apa dia? Keperluan mereka dipercukupi oleh pemerintah. Jikalau dia tidak ada rasa takut pada Allah Ta'ala, banyak. Itu dekat dalam sejak empire dulu-dulu pun mana ada. Kerajaan-kerajaan di Timur Tengah tu kebanyakan banyak yang ini. Tapi jikalau dia ulama yang berpegang dengan apa yang dia belajar, yang hak-hak, yang batil-batil, selamatlah dia daripada fitnah tersebut. Kemudian yang ketiga apa? Melazimkan berhimpun di dalam jemaah kaum muslimin. Apa dia? Maksud dia senantiasa bersama majoriti orang-orang Islam, ataupun lebih dikenali sebagai as-sawadul a'zam, orang yang majoriti di dalam Islam. Kebiasaannya di dalam pengajian ilmu akidah, kalau disebut as-sawadul a'zam, diistilahkan sebagai siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Kerana kita perlu melazimi dengan majoriti kaum muslimin, kerana sudah terdapat jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah, tidaklah berhimpun umat aku itu, ataupun tidaklah bersepakat umat aku di dalam kesesatan. Jadi jikalau ada kemusykilan, ada satu permasalahan, kita tengok pandangan majoriti macam mana, itu kita ikut. Wa imma dalam akidah atau dalam fiqh atau tasawuf, apa sahaja apa kemusykilan yang kita hadapi, kita tengok pandangan majoriti macam mana. Itu yang kita perlu utamakan. Makna ikhlas ialah mengqasadkan semua amal ibadahnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, menjunjung titah perintahnya dan menafikan dari hatinya segala tujuan amal ibadahnya itu perkara selain daripada Allah. Al-aqwalah, apa sahaja yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun untuk taqarrub, yakni mendekatkan diri kepada Allah atau mendapatkan balasan di hari akhirat. Imam Al-Ghazali, saya rasa dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia ceritakan ada 3 contoh ataupun 3 kategori iman. 3 kategori iman. Kategori yang pertama adalah dia beribadah hanya kerana Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kemudian kategori yang kedua ni saya tak ingat. Bila 3. Kategori yang ketiga adalah iman seperti seorang saudagar. Apa dia? Dia beramal ibadah untuk mendapat habuan akhirat, syurga, nikmat-nikmat dia. Macam saudagar lah, dia berniaga mesti mau untung. Ada orang niaga dalam untung, sedekah je lah, rugi berat. Semua peniaga mesti mau untung. Lepas tu Imam Ghazali mengatakan orang yang beribadah, iman dia sah, tapi dia ada sedikit kekurangan, kerana dia berhajat kepada masih Allah yang selain pada makhluk. Syurga dan nikmat-nikmat dia itu kan makhluk, tapi iman dia sah.
Ada sebahagian ulama mensyarahkan kitab Hikam Ibn Athaillah. Saya tak ingat syarahannya, tapi saya ikut satu pengajian kitab Hikam online lah, zaman Covid dulu kan. Dia baca daripada satu syarahan Hikam. Kenapa kita perlu beribadah? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan walaupun untuk mengharapkan ganjaran ataupun balasan. Pensyarah ini mengatakan, wallahu a'lam lah betul atau tidak. Tapi mungkin itu salah satu apa yang Allah Ta'ala buka kepada dia. Dia kata, barangkali jikalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan harapan dia menuntut syurga dan juga nikmat-nikmat dia, dia khawatiri besok di dalam syurga dia akan lebih bersenang lenang dengan nikmat-nikmat syurga daripada merasai kelazatan terjadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam syurga. Seperti mana yang kita dah sebutkan sebelum-sebelum ni, nikmat yang paling besar di dalam syurga, di samping kita dapat berhimpun dengan Nabi SAW, nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli syurga adalah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tak kala itu wajah ahli syurga berseri-seri, bercahaya. Kerana apa? Mereka melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam syurga. Tanpa kita ketahui kaifiat ni bagaimana. Akan tetapi dia khawatiri orang-orang yang beribadah nakkan habuan tersebut, tak kala Allah Ta'ala mentajallikan zatnya, kekuasaannya di dalam syurga, para arif billah, wali-wali Allah, mereka yang beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala meninggalkan nikmat-nikmat dunia, nikmat-nikmat di dalam syurga untuk melihat tajalli ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam syurga. Akan tetapi orang yang beribadah nakkan habuan syurga ni, barangkali dia leko, yang menyebabkan terluput peluang dia untuk melihat tajalli Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam syurga tersebut. Misalnya kan, katakanlah satu hari dalam syurga tu Allah Ta'ala hendak mentajallikan zatnya. Golongan yang pertama orang muqarrabin, orang yang ikhlas, mukhlisin ni, mereka meninggalkan nikmat-nikmat syurga, apa sahaja nikmat syurga, untuk mereka pergi untuk melihat tajalli Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi golongan yang ketiga, yang nakkan habuan syurga ni, takut-takut tak kalau Allah Ta'ala mentajallikan diri dalam syurga, dia lebih berfoya-foya dengan nikmat-nikmat tersebut berbanding untuk dia bersama orang-orang muqarrabin untuk melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham? Itu maksudnya. Wallahu a'lam betul ke tidak. Tapi pensyarah Hikam tersebut, tak kala dia mensyarahkan perihal orang yang beribadah nakkan habuan syurga dan juga habuan akhirat ni, dia khawatiri takut-takut besok dia leka di syurga. Sedangkan nikmat yang terbesar apa? Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang demikian bertepatan dengan sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis kursi. Hadis kursi ini diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman. Cantik di situ. Hadis ini diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman ni diiktibarkan sebagai orang yang dipercayai oleh Nabi SAW, pemegang rahsia-rahsia Nabi SAW. Dan antara karamah ataupun kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Huzaifah bin Yaman ni adalah dia dapat mengenal apa dia? Dapat mengenal orang-orang munafik. Sebab tu Sayyidina Umar, sebab tu
dalam pemerintahan dia sangat menggunung kelebihan Huzaifah bin Yaman. Tidak kena siapa di kalangan kabinet dia, kalangan rakyat dia yang orang munafik. Dan hadis ini tergolong dalam satu hadis musalsal yang dinamai akan dia musalsal bisu'ali 'anil ikhlas. Musalsal, hadis musalsal bertanya apakah itu ikhlas. Yang saya riwayatkan hadis ini secara qiraah. Saya baca hadis ini di hadapan salah seorang guru saya yang bernama Syarif Abdul Mun'im bin Siddiq Al-Bukhari, ulama Maroko, ulama hadis Maroko. Waktu itu kita baca hadis-hadis musalsal. Hadis musalsal ni apa? Hadis musalsal ni adalah hadis-hadis yang diriwayatkan mengikut apa yang disebut dalam hadis. Misalnya, mula-mula saya mengajar main kat sini, siapa ingatlah, saya ada bagi pengijazahan musalsal bil awaliyah. Hadis pertama yang saya talqinkan kepada para pendengar, hadis pertama yang tuan-tuan dan puan-puan dengar daripada saya sebelum hadis-hadis lainnya, itu Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang mengasihi ataupun berkasih sayang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, berkasih sayanglah kamu, bersimpatilah kamu kepada mereka yang di bumi. Yarhamukum man fis sama, nescaya kamu akan dikasihi dan dicintai oleh yang di langit. Itu hadis pertama yang orang kebiasaannya dengar daripada seseorang guru. Dan ada banyak lagi lah musalsal ikat sahaban lah. Setiap perawi itu mengikatkan sahaban, orang yang meriwayatkan dengan sanad dia sampai Rasulullah. Dia banyak macam-macam. Musalsal pakai cincin lah, pakai sahaban, pakai rindak, pakai kopiah. Musalsal jentik hidung, tarik telinga, macam-macam. Itu dah kena buat satu majlis khas. Kalau nak buat majlis tu lah. Musalsal orang-orang Morocco ada. Musalsal bil Magharibah dia panggil. Musalsal orang-orang Mekah, musalsal orang-orang Madinah. Dan ni salah satu ni adalah musalsal bisu'ali 'anil ikhlas. Musalsal setiap perawi bertanya kepada orang yang hendak diriwayatkan itu, mana guru dia, apakah itu ikhlas? Mana ikhlas? Apakah itu ikhlas? Kemudian perawi tersebut, guru dia bertanya kepada guru dia, sampailah kepada Huzaifah bin Yaman. Apakah itu ikhlas? Huzaifah bin Yaman bertanya, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu ikhlas? Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, mal ikhlas? Apakah itu ikhlas? Dan malaikat Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, mal ikhlas? Wahai Allah, apakah itu ikhlas? Lalu Allah Ta'ala menjawab, apa dia? Al-ikhlasu sirrun min asrari astawda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Hadisnya di dalam kitab. Yang ini apa dia? Ikhlas itu satu rahsia daripada rahsia-rahsiaku yang aku taruhkan atau aku letakkan di dalam hati orang yang aku kasihi dari kalangan hamba-hambaku yang muqarrabin. Hadis ini ada perbincangan. Hadis ini tidak dihukumkan sebagai sahih ataupun hasan. Barangkali boleh dihukumkan sebagai hadis dhaif, kerana di dalam sanad hadis tersebut terdapat beberapa perawi yang matruk, yang diperselisihkan oleh para ulama, ataupun periwayatan mereka itu diabaikan ataupun ditinggalkan oleh ulama hadis. Seperti contoh, orang perawi yang meriwayatkan dalam sanad tu, dikatakan dia mendengar daripada Huzaifah bin Yaman. Sebenarnya di sisi ahli hadis, bila dibuat cross reference balik, diselidik, rupanya perawi tersebut tidak pernah bertemu dengan Huzaifah bin Yaman. Begitulah perawi yang di bawah-bawah tu. Dikatakan dia mendengar daripada si fulan, sedangkan dia tak pernah jumpa pun. Dia tidak pernah berjumpa, tak pernah mendengar hadis tersebut. Jadi dia berlaku satu
perselisihan dan satu perbincangan dari kalangan ulama. Ala kulli hal, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni. Imam Darul Qutni. Dah lepas waktu kecederaan. Dah habis ni insya-Allah. Istilah ilmu tasawuf. Ketahuilah bahawa ahli tasawuf mempunyai beberapa istilah. Seperti mana yang telah kita sebutkan sebelum-sebelum ni. Setiap bidang ilmu itu ada terminologi. Terminologi. Dia nak try bahasa-bahasa bombastik dia. Mana ada terma dia lah, ada istilah-istilah dia sendiri. Terminologi, betul tak? Terminologi. Setiap bidang tu ada dia punya istilah-istilah dia yang tersedia. Yang mana kita sebutkan tidak boleh kalau kita nak memahamkan satu perbahasan dalam ilmu tasawuf. Kita memahamkan istilah yang ada di dalam permasalahan tersebut seperti yang difahami oleh golongan fuqaha ataupun orang ahli akidah. Sebab istilah tu di sudut ahli bidang tersebut berbeza-beza. Seperti contoh yang saya sebutkan, bila disebut mengenai khamar, arak, di sisi orang fiqh, arak itu yang maklum. Kalau minum jadi apa? Mabuk, hukumnya haram. Siapa yang minum arak wajib dihukum sebat, dikenakan had dan sebagainya, itu maklum. Akan tetapi dalam ilmu tasawuf, ulama sufi mengibaratkan kata kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai al-khamru, arak yang memabukkan. Atau kita panggil apa? Metafora. Bukan maknanya kalau nak cinta pada Allah Ta'ala itu minum arak, tak. Digambarkan kecintaan mabuk mereka dengan Allah Ta'ala itu sebagai al-khamru. Ini pandangan daripada sudut ahli tasawuf. Perkataan arak itu dimetaforakan untuk menggambarkan kecintaan ataupun khayalan mereka dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita nak memahamkan satu permasalahan, istilah-istilah yang digunakan pakai dalam permasalahan tersebut mesti kita rujuk di dalam bidang yang kita nak kaji tersebut. Kalau masalah fiqh mesti guna terma fiqh. Tak boleh guna terma tasawuf ataupun bidang-bidang lain. Ataupun dalam bidang tasawuf kita nak guna pemahaman orang fiqh, kita tak apa. Celaru. Dan ulama-ulama, khususnya ulama tasawuf, telah banyak mengarang kamus ataupun mu'jam istilah-istilah ahli tasawuf. Kebiasaannya kalau orang yang mengaji bidang tasawuf irfani, tasawuf yang irfaniyah, mesti belajar daripada syair-syair ahli tasawuf. Kalau di Nusantara kebiasaannya orang mengkaji syair-syair siapa? Hamzah Fansuri, Syekh Abdul Rauf, Syekh Syamsuddin Sumatrani dan yang seumpama mereka. Ada beberapa kalimah-kalimah yang tidak difahami oleh orang yang mendengar atau orang yang membaca. Dia perlu merujuk kepada kamus-kamus yang ditulis oleh ulama tasawuf supaya faham apa yang cuba disampaikan oleh orang yang hendak menyampaikan tersebut. Kebiasaannya pengkaji ilmu tasawuf akan menggunakan kitab Haqa'iq At-Tasawuf karangan Imam Ahmad Zarruq. Ini contoh kamus-kamus istilah-istilah sufi. Haqa'iq Tasawuf karangan Syekh Ahmad Zarruq. Syekh Ahmad Zarruq ni adalah orang yang faqih, mazhab Maliki, dan orang yang meja dia lebih kepada bidang tasawuf. Nama dia sangat besar dalam bidang tasawuf. Kemudian yang kedua adalah Mi'rajut Tasyawuf ila Haqa'iq Tasawuf, yang dikarang oleh Sidi Ahmad Ibn Ajibah. Sidi Ahmad Ibn Ajibah wafat pada tahun 1809 Masihi. Imam Ahmad Zarruq dan Ibn Ajibah ni kedua-duanya orang Morocco.
Dan yang ketiga, Al-Manhajus Safi. Siapa dia pengarang Manhajus Safi? Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Al-Manhajus Safi pada membicarakan istilah-istilah ataupun pengertian-pengertian ahli sufi. Dikarang oleh Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, meninggal pada tahun 1907. Ini contoh-contoh kitab-kitab para ulama yang membicarakan mengenai terma-terma ataupun istilah-istilah yang diguna pakai di dalam ilmu tasawuf. Di antaranya dia ada banyak. Atau dalam risalah Bushairiyah, kemudian Al-Lumah Imam Tusi, banyak mendatangkan contoh-contoh terminologi ataupun perkataan-perkataan istilah-istilah yang sering diguna pakai oleh ulama tasawuf. Al-Qabdu, Al-Bastu, kemudian Al-Jalal, Al-Kamal, banyak perkataan-perkataan yang sering digunakan oleh para ahli sufi. Di antaranya ialah lafaz yang menunjukkan ke atas sifat tercela yang disebut sebagai mazmumah. Sifat-sifat yang tercela ini biasa kita tahu. Manakala lafaz yang menunjukkan ke atas sifat yang terpuji disebut sebagai mahmudah. Di antaranya lagi lafaz yang menunjukkan ke atas maqam mereka. Contoh-contoh maratibun nufus atau maratibun nafs, martabat-martabat nafsu yang telah kita sebutkan sebelumnya. Apa dia? Amarah, lawamah, mulhamah, radiyah, mardiyah, mutmainnah, kamilah. Itu pun contoh-contoh istilah-istilah ahli sufi. Kedudukan-kedudukan nafsu. Maqam ialah nama bagi setiap pangkat seseorang salik, yakni mereka yang berjalan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala itu berhenti. Tidak sah seseorang salik itu berpindah daripada satu maqam kepada maqam yang lebih tinggi, melainkan apabila dia telah sempurna dengan segala hak yang berkaitan dengan maqam yang dia berada. Contohnya ataupun misalnya, orang yang masih belum menyempurnakan segala hak maqam qanaah, tidak sah dia berpindah ke maqam tawakal. Qanaah ni apa? Berasa cukup dengan apa yang dia ada. Kalau seseorang tu dia tidak sempurna sifat qanaah dia tidak akan dapat naik ke maqam tawakal, berserah diri pada Allah Ta'ala. Itu yang bercelaru orang yang belajar tasawuf daripada zaman dahulu, hingga digambarkan ahli sufi, orang yang belajar tasawuf tanpa bertafakuh, banyakkan dia pemalas. Bawa mana? Kalau kita baca dalam buku-buku ahli sufi dulu banyak, pemalas, duduk lanu, lepet, Dia tanya kenapa tak keluar bekerja. Dia kata Allah Ta'ala dah tentukan rezeki dia. Ini contoh pemahaman tasawuf yang salah. Tidak ada sebarang ikhtiar ataupun usaha, sekadar bertawakal. Padahal makam qanaah pun kita masuki. Bila ni makam tawakal. Jika dia masih belum menyempurnakan segala hak yang ada pada makam tawakal, maka tidak sah dia berpindah kepada makam tafwid dan taslim, yakni berserah 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian jugalah pada makam-makam yang lain. Sebab tu Imam Nawawi sekali lagi hikam dia menyebut salah satu hikmah dia kata apa? Janganlah seseorang yang berada di makam tajrid untuk masuk ke makam asbab, kerana ia adalah salah satu penyimpangan daripada tujuan yang tertinggi. Dan janganlah orang yang berada di makam asbab untuk masuk ke makam tajrid, kerana di dalam hatinya ada syahwatul khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Orang asbab apa dia? Ahli asbab adalah orang yang bekerja, mencari rezeki. Dia tidak ada masa yang banyak macam ahli tajrid untuk beribadah. Ahli tajrid dia beribadah, dia tidak bekerja. Akan tetapi kedua-dua makam Allah Ta'ala bagi kelebihan yang tersendiri. Misalnya kalau orang berada di makam asbab, orang yang sedang bekerja, waktu dia senggang, waktu dia lapang, dia boleh berzikir, dia boleh baca Quran, dia juga mengamal ibadah-ibadah yang boleh dilakukan, walaupun tidak sama dengan makam asbab, makam tajrid.
Orang yang 100% 24 jam dia beribadat kerja, tak bekerja tak apa. Kebiasaan gambaran kalau kita nak mabarkan dalam Malaysia ni, kok orang tak pencen, duduklah makan masbab. Kok dah pencen kan, ada banyak free and easy waktu senggang. Itulah contoh makam tajrid. Waktu untuk beribadah tu banyak. Itu contoh. Di antaranya lagi ialah lafaz yang menunjukkan hal mereka. Makna hal ataupun keadaan ialah nama bagi sesuatu yang datang ke atas hati salib yang berada di dalam suluknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Waridan, apa sahaja yang dipancarkan, yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati seorang salib. Dengan ketiadaan tasannu' dan usul. Maksudnya apa? Dia tidak berbuat-buat, tidak berpura-pura. Benda tu secara tabiat semula jadinya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa? Jazab. Sifat jazab. Ataupun bahasa Melayu biasanya orang apa? Majzub lah. Orang yang mabuk dengan Allah Subhanahu wa taala, bahasa itu. Atau dalam keadaan dia tenggelam dengan keasyikan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu jikalau datang dalam keadaan yang sebenar, Allah Ta'ala pancarkan ke dalam hati dia, maka kedudukan dia, hal dia itu adalah benar, sah hal dia. Akan tetapi kalau datang dia buat-buat mabuk kan, buat-buat fana, buat-buat majzub, buat-buat jazab, ini orang khabar bahasa kasar dia apa? Hipokrit. Ini yang banyak di dalam orang-orang yang belajar tasawuf ini, dia masuk tarekat. Hipokrit. Kerana apa? Waktu orang ramai, dia tunjuk hal dia, seakan-akan dia sedang ditajallikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waktu dia berseorangan, dia tak ada apa-apa pun. Dia masih lagi dalam keadaan salib orang lain, macam orang lain. Tak ada jazab, tak ada apa. Apatah lagi teruk kalau waktu dia bersendirian, dia buat maksiat pada Allah Ta'ala. Tapi waktu ada orang ramai, waktu ada jemaah, waktu ada perkumpulan, majlis zikir, dia tunjukkan. Macam dekat topik saya belajar hari tu lah, Kek Morocco. Kebiasaan orang-orang akan buat hadrah sufi. Benda ni tak biasa kat Malaysia. Kalau boleh kat Malaysia, memang kena repot dengan yang tak lama. Yang zikir macam ni, siapa pernah tengok kat internet kan? Kebiasaan di Negeri Sembilan, kebiasaan ada beberapa tarekat yang buat zikir ni, hadrah ni, ataupun imarah. Saya pernah bagi waktu di sana, waktu tengah hadrah, ada orang dia jerit Allah, 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 Muhammad, Muhammad, Ya Rasulullah. Macam dia sedang nampak, dia musyahadah lah bahasa gitu kan. Sedang asyik dengan tasbih, berpuluh tasbih ke leher dia. Kalah orang kita pun tak satu ke. Dia letak macam-macam saiz. Nak kayu apa semua tu, kokar ke, kayu zaitun ke, kayu apa semua tu, dia ada. Plastik pun ada. Muhammad. Benda ni berlaku awal tahun sebelum saya balik sini. Padahal dia lah orang yang saya khabarkan, bagi kalau siapa ingat lah, yang mendakwa berjumpa Rasulullah 3 kali saya jaga. Itulah orang kan, yang ikut doa kan. Dia doa tu, dia pula power duit itu. Tu contoh tasannuh. Orang-orang yang berbuat-buat. Orang-orang macam ni lah yang mendatangkan fitnah kepada ilmu tasawuf. Betul kena jaga. Sebab tu para awliya Allah, wali-wali Allah, para ulama menyatakan jikalau ada warid, apa sahaja yang datang kepada kita, rahsia-rahsia Allah Ta'ala, pembukaan-pembukaan, jangan kita expose, jangan kita tunjuk kepada orang, kecuali guru mursyid. Itu saja, supaya guru mursyid dapat mentakwilkan apakah rahsia yang kita dapat.
Adakah dia dapat mentadbir apakah rahsia-rahsia yang tersirat yang kita dapat? Dia kalau cerita kat orang, dia tadi meratib, dia nampak ada DVD, contohnya. Ini biasa. Biasa tuan. Lopeh suluk, turun tangga surau, kau nampak apa? Kau nampak apa? Ini apa? Dia cerita-cerita ni. Tu lekor. Sedangkan tujuan sebenar seorang salib tu apa? Zikir. Bondo-bondo macam ni takut-takut jadi fitnah. Sangkaan kita yang kita nampak bondo tu bagus, sebenarnya bondo tu boleh mendatangkan kecederaan kepada roh kita. Tu bahaya. Tu bahaya kalau bertasawuf dalam keadaan kita masih lagi sebagai seorang salib, tak sempurna lagi. Tapi kita dah agak macam seorang musyrik. Tu bahaya. Sikit lagi. Iaitu seperti hal rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal rindu ni kebiasaannya Allah Ta'ala tajallikan kepada sifat jamal, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan seorang salik ataupun seorang sufi itu berasa rindu pada Allah Ta'ala. Ataupun Allah Ta'ala pancarkan kepada dia hazan, ataupun husnun, sedih, dan haibah, rasa gerun. Kebiasaannya dua maqam ini berlaku tak kalau Allah Ta'ala memancarkan kepada seorang salik itu akan jalal, keagungan, kehebatan, keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rasa takut, dia rasa gerut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbezaan antara orang Allah Ta'ala bukakan daripada sudut jamalullah dan juga jalalullah. Ini pun contoh istilah-istilah ahli tasawuf. Jalal, kamal, jalal, jamal dan kamal. Iaitu dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemurahannya, manakala maqam ialah pekerjaan salih yang berhasil daripada kesungguhan mengusahakan sebab-sebabnya. Ini kalau seseorang Allah Ta'ala tempatkan dia dalam satu maqam, dia akan mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan maqam yang Allah Ta'ala letakkan dia. Kalau Allah Ta'ala letakkan tempat asbab, dia akan beramal dengan amalan orang asbab. Kalau Allah Ta'ala letakkan dia dekat topik tajrid, maka dia akan beramal seperti seorang yang berada di maqam tajrid. Wallahu a'lam. Bismillah. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk sifat-sifat mazmumah, insyaAllah. Itu sebarang soalan. Ada? Semua kaki dah ada. Macam mana orang kita nak tahu seorang tu tengah makan makam? Ada kali kata orang tu tahu dia sampai ke makam. Macam mana seseorang nak tahu makam tu? Kedudukannya lah. Lepas tu kita, macam mana kita nak tahu kedudukan kita dalam satu perjalanan kepada Allah Ta'ala? Itu yang saya katakan tadi. Kita perlu bimbingan seorang mursyid. Mursyid ini kedudukan seseorang yang dah sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, dah sempurna makrifah dia. Sebab tu dia mempunyai keahlian untuk membimbing. Yang dengan keahliannya itulah dia tahu murid-murid dia tu macam mana. Contohlah kan, taman gurunya kan kebanyakan cikgu. Seorang cikgu tu mesti kenal setiap murid dia kan? Murid dia macam level mana murid-murid dia tak sama level. Masing-masing ada kedudukan dia masing-masing. Hanya guru sahaja yang tahu. Lepas tu saya katakan nak tahu kedudukan mesti tanya mursyid yang kamil. Kalau kita tanya selain daripada mursyid, kacau. Tanya ke kawan satu perguruan kita yang sama-sama salib lagi, kacau. Sebab dia tak sampai. Macam mana dia nak mentadbir ataupun dia nak memahamkan
rahsia-rahsia Allah Ta'ala yang dia bagi dekat soalan tersebut, kedudukan itu. Adapun kalau kita nak bicara daripada sudut tajrid dan juga asbab, ini biasa kebiasaan, kedudukan tajrid dan asbab. Tengok yang mana satu kita punya keutamaan. Keutamaan kita itu di mana? Misalnya seseorang yang Allah Ta'ala letakkan dia dekat tempat asbab, keutamaan dia adalah mesti melakukan pekerjaan asbab. Dia mesti bekerja untuk menyara keluarga dia. Yang bekerja itu adalah merupakan satu kefarduan selaku seorang ketua keluarga. Yang menjadi kacau pada zaman kita ni, bila dah masuk tarekat, dah masuk tasawuf, tanggungjawab ke anak bini pun tak baik. Betul tak? Boleh naik gunung duk ngatip, tapi anak ke rumah, bini ke rumah kelaparan. Itu yang Ibn Atta'illah kata, kalau orang yang Allah Ta'ala letakkan dekat topik asbab, dia nak masuk ke makam tajrid, ada sesuatu syahwatul khafiyah di dalam hati dia. Orang yang melanggar, yang keluar daripada kedudukan yang Allah Ta'ala letakkan dekat tempat yang dia berada tu, dia keluar tu, dia cuba untuk melanggar, itu sudah menunjukkan satu kemaksiatan kepada perintah Allah. Sebab tu pesanan kepada orang yang bekerja, orang yang berada di makam asbab, jangan kita rasa dengki dengan orang yang berada di makam tajrid. Sebab ada hadis Nabi SAW bersabda, tak kala baginda dengan para sahabat melihat ada satu orang yang badan dia kokar, bahasa moden dia sado, dia macamnya bagi-bagi dia badan taf, dia macamnya. Para sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau orang ni menggunakan kelebihan yang dia ada ni di jalan Allah. Waktu tu sahabat yang badan sado tu, dia keluar nak pergi kerja tu, jalan itu. Kemudian baginda SAW bersabda, jikalau seseorang itu keluar daripada rumah dia dalam keadaan dia hendak menyara kedua orang tua dia yang tua renta, maka dicatat baginya pahala fisabilillah. Kalau dia keluar dari rumah ni untuk dia bekerja, dia nak sara anak dia yang masih kecil, pun dicatat pahala fisabilillah. Kalau dia keluar daripada rumah dia dengan tujuan untuk dia sara diri dia sendiri pun, Allah Ta'ala catat pahala fisabilillah. Akan tetapi kalau dia keluar dalam keadaan dia nak bermegah-megah, sombong, bahasa kita jobor kan, dengan apa yang dia ada, dia kuat, dia gagah, dia ada motor, maka dia keluar fisabilillah syaitan, dia berada di dalam perjalanan syaitan. Jadi nak kenal makam, tengok keutamaan kita tu di mana. Jikalau kita masih ada tanggungan, maka sewajarnya kita perlu berada di makam asbab. Jika kita ada tanggungjawab, nak sara anak bini, keluarga dan sebagainya, duduk di makam asbab. Tapi kalau dah tak ada orang kan, itu saya datangkan perumpamaan mudah. Kalau dah bencen lah kan, nak sara siapa? Anak-anak dah besar, anak-anak dah ada kehidupan sendiri, kita duduk pun berdua je kan, lagi bini makan, maka dia duduk di makam tajrid. Sebab waktu dia untuk beribadah tu banyak. Berharap menjawab soalan dia. Kalau nak kenal makam tu, kena tanya mursyid. Jangan tanya selain daripada mursyid. Tanya selain daripada mursyid, itulah yang menyebabkan orang ramai tertipu. Dia masih salib tapi dia rasa dia sudah mencapai makam wali kutub, dan jadi makam Sultanul Awliya dan sebagainya. Ada soalan lain? Tak ada tu kan, bagus sebenarnya. Jadi kalau tak ada soalan, kita tangguh majlis kita insya-Allah.
Mohon maaf jika ada sebarang keterlanjuran, aku yang terlebih dan terkurang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amantu wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amantu wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amantu wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.